Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini saya akan membincangkan tentang faktor peluasan kuasa barat ke atas Empayar Turki Osmania pada abad ke-19 dan 20. Terdapat beberapa faktor dari aspek politik, iaitu dasar imperialisme barat, peluasan kuasa barat ke atas Turki Osmania, perjanjian yang memalukan Turki Osmania, kelemahan khalifah, penghapusan sistem Janisari, Tanzimat, peranan Uthmani muda dan peranan Turki muda. Yang pertama, dasar imperialisme barat. Seperti apa yang dikatakan, barat memang sinonim dengan meluaskan wilayah mereka menerusi dasar imperialis. Antara slogan yang digunakan ialah White Man Burden. Slogan ini digunakan oleh pihak British dan Belanda, manakala slogan tugas sebar tamadun pula digunakan oleh pihak Perancis untuk meluaskan wilayah mereka ke dalam Empayar Turki Osmania. Yang kedua, perlumbaan kuasa untuk menguasai Turki Osmania. Mengapakah Barat beria-ia untuk menguasai wilayah Turki Osmania? Ini kerana wilayah yang luas seperti Balkan. Balkan merupakan wilayah yang didiami oleh majoriti masyarakat Kristian seperti Bulgaria, Greek, Montenegro dan Serbia. Oleh itu, Rusia juga mengambil pendekatan untuk mengasuh Greek dan Bulgaria, manakala British bertindak untuk mengasuh pemimpin Teluk Arab dan Armani untuk menentang Turki Osmania. Faktor yang ketiga ialah perjanjian yang memalukan Turki Osmania. Contoh perjanjian ini ialah Kucukan Arab pada 1774 antara Turki Osmania dan Rusia. Dalam perjanjian tersebut, Crimea telah pun memperoleh otonomi. Seterusnya, perjanjian yang memalukan Turki Osmania ialah Perjanjian Lausanne pada Oktober 1912. Turki Osmania dalam perjanjian tersebut terpaksa memberi Tripoli kepada Itali. Keempat, kelemahan khalifah. Bilakah kelemahan itu terjadi? Iaitu selepas kebangkitan Sultan Sulaiman Kononi. Selepas kebangkitan Sultan Sulaiman Kononi, pertandingan merebut jawatan Sultan berlaku di istana Turki Osmania. Malah, Sultan yang dilantik pula untuk menjawat jawatan sebagai Sultan tidak layak kerana apa? Kebanyakan mereka dikawal oleh golongan harem diraja. Golongan harem ini dirujuk kepada golongan permaisuri ataupun gundik-gundik diraja. Dan tempoh pemerintahan Turki Osmania tersebut dikenali sebagai Sultanate of Women. Golongan-golongan ini mengawal putera-putera supaya tidak dihantar ke ekspedisi perang. Kelemahan ini telah membuka ruang kepada kuasa-kuasa barat untuk menguasai Empayar Turki Osmania pada abad ke-19 dan 20. Seterusnya, penghapusan sistem Janisari telah pun menyebabkan peluasan kuasa barat ke Empayar Turki Osmania. Janisari merupakan tentera elit yang ditugaskan untuk menjaga Sultan. Asalnya ialah kanak-kanak kecil yang dirampas semasa peperangan di Balkan. Dan kanak-kanak itu juga dilatih untuk menjadi tentera yang baik dan setia kepada Turki Osmania. Namun begitu, sekitar 1830-an, Sultan Mahmud II telah pun menggantikannya dengan tentera baru Eropah yang dikenali sebagai Nizam Al-Qaedi. Dan pembaruan tersebut telah mendapat tentangan daripada ulama golongan tentera atau Janisari itu sendiri dan pegawai kerajaan. Pertentangan konflik dalam kalangan pegawai tertinggi di Turki dengan Sultan Turki membolehkannya kuasai wilayah Turki. Dan seterusnya, Takzimat. Takzimat merupakan satu dasar politik. Takzimat berasal daripada perkataan Arab iaitu takzim bermaksud susun atau organize. Berarti kata lain, Takzimat merupakan satu dasar pembaharuan atau dasar dan reformasi yang dilakukan oleh Turki Osmania untuk menyelamatkan empayar mereka dari aspek pemerintahan. Di dalam dasar Takzimat, Syekhul Islam ataupun mufti beragama Islam masih berpegang kuasa perundangan yang tertinggi. Takzimat dilancarkan ekoran daripada tekanan yang dihadapi oleh Turki Osmania daripada pihak barat dan telah pun mendesak Turki Osmania untuk menekankan keselamatan terhadap masyarakat bukan Islam di wilayahnya. Sultan pada tempoh Takzimat dilancarkan terdapat dua, iaitu yang pertama Sultan Abdul Majid I 1839 hingga 1861. Usaha Sultan Abdul Majid I telah pun diteruskan oleh Sultan Abdul Aziz pada tahun 1861 hingga 1876. Main point atau intipati kepada usaha Takzimat adalah masyarakat bebas ataupun diberikan kebebasan hak untuk menubuhkan gereja di Istanbul. Yang kedua pula adalah agama Kristian Rusia boleh memasuki Palestin tanpa batasan. Malah pegawai tertinggi Sultan juga diberikan kebebasan untuk menasihati Sultan dalam hal-hal bukan Islam.
Pelaksanaan takzimat dibuktikan melalui dua piagam. Yang pertama pada tahun 1839 iaitu Had Ai Shariful dan yang kedua pada 1856 Had Ai Humayun. Dalam Had Ai Shariful terdapat beberapa jaminan yang diberi tekanan. Yang pertama jaminan nyawa dan kehormatan, kedua jaminan cukai, dan yang ketiga sistem ketenteraan dan pertahanan. Jaminan nyawa dan kehormatan Had Ai Shariful, semua masyarakat Turki Ottomania bebas terhadap harta tanpa mengira agama. Seterusnya, dari segi jaminan cukai pula, cukai pertanian masyarakat bukan Muslim telah pun dihentikan menerusi Had Ai Shariful. Dalam sistem tentera dan pertahanan pula, usaha telah pun dilakukan oleh Sultan Abdul Majid I dengan pengambilan tentera mengikut penggal. Pembaruan dilihat pada Had Ai Humayun pada 1856. Piagam ini merupakan satu pindaan atau pengukuhan daripada Had Ai Shariful. Antara jaminan utama diberikan tumpuan oleh Sultan ialah diskriminasi terhadap kaum akan diambil tindakan. Selain itu, tumpuan Had Ai Humayun pula ialah pembaruan rakyat Uthmaniyah berbangsa Eropah. Contoh pembaruan yang dilaksanakan oleh Sultan telah pun menghapuskan hukuman bunuh murtad, dan malah bank-bank Eropah juga dibenarkan untuk didirikan